الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Imam, Pengurusi Surau, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin daripada Allah, dengan hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pada malam ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu suasana yang insya-Allah suasana yang seperti ini didapatkan oleh para orang-orang yang mencintai ilmu. Suasana seperti ini turut disertai oleh para malaikat yang akan melebarkan sayapnya dan mendoakan kita, dan mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun berada di pertengahan daripada bulan Sya'ban, dan 2 minggu lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Suatu bulan yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh para ulama, oleh para salafus salih, oleh para pencinta dan pengejar pahala untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada Ramadan, sampaikan kami pada Ramadan, dan sampaikan kami pada Ramadan. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ada di kalangan kita tuan-tuan perempuan sekalian yang pada tahun lepas sama-sama bersolat tarawih dengan kita, sama-sama menyambut hari raya dengan kita, tetapi hari ini mereka tidak lagi bersama-sama dengan kita. Ada di kalangan sahabat-sahabat kita tuan-tuan sudah pun pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini mereka tidak sempat untuk bertemu dengan Ramadan. Dan ada di kalangan kita tuan-tuan yang hampir sampai kepada Ramadan, tetapi malangnya ajal kita semakin lama semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu tuan-tuan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan, suatu bulan yang penuh dengan keberkatan, satu bulan yang penuh dengan rahmat. Yang mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat mempertikaikan amalan-amalan kita. Sebab itu sebelum sampai Ramadan itu, Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kepada kita terlebih dahulu dengan bulan Rajab dan juga Sya'ban. Dan bersebaik saja makhluk bulan Rajab kita diajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami pada Ramadan. Menunjukkan kepada kita bahawa kedatangan Rajab adalah merupakan bulan haram, dan apabila dia merupakan bulan haram, dia adalah merupakan petanda akan datang kepada kita satu bulan, suatu hari yang sangat besar, yang sangat hebat. Ya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita keberkatan dan rahmat, iaitulah bulan Ramadan. Dimulakan ia dengan bulan Rajab. Bulan Rajab tuan-tuan petanda awal. Sebab itu pada bulan Rajab ini kita disunatkan supaya kita memperbanyakkan puasa. Disunatkan untuk kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Begitu juga pada bulan Sya'ban, Rajab bulan haram. Sudah barang tentulah apa sahaja yang digalakkan pada bulan haram digalakkan jugalah pada bulan Rajab. Kemudian masuk kepada kita bulan Sya'ban. Sya'ban menunjukkan kepada kita bahawa kita semakin hampir kepada Ramadan. Itu sebab pada bulan Sya'ban ini kita disuruh untuk memperbanyakkan puasa. Kita perbanyakkan puasa. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini 14 hari bulan, besok 15 hari bulan. Berarti kita sekarang berada pada hari-hari putih. Disunatkan bagi kita berpuasa. Beruntunglah bagi kita kalau kita mulakan hari kita ini dengan berpuasa. Apatah lagi tuan-tuan, nisfu Sya'ban ini pula jatuh pada malam Jumaat. Maka tuan-tuan, seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala,
antara waktu yang mustajab, di antara hari yang mustajab. Doa kita antaranya ialah pada malam nisfu Sya'ban dan juga malam Jumaat. Kemudian hari raya puasa dan juga hari raya haji. Ini antara yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i. Maka tuan-tuan apabila bertemu di antara malam Jumaat dan juga nisfu Sya'ban, sudah barang tentulah di sana ada keberkatan yang berlipat kali ganda. Ya. Jadi kita mulakan tadi dengan puasa. Kemudian kita mulakan pula tuan-tuan dengan kita menghabiskan malam-malam kita dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Kita banyakkan zikir. Sebab itu di kalangan masyarakat Melayu kita, dia mulakan malam nisfu Sya'ban itu dengan membaca Yasin sebanyak 3 kali. Bukanlah Yasin sebanyak 3 kali itu menjadi wajib kepada kita, tidak. Tetapi tuan-tuan, yang menjadi penting ialah pengisian pada malam tersebut. Apa benda yang kita nak isi pada malam nisfu Sya'ban ini? Apa benda yang kita nak isi? Ada orang tuan-tuan dia isi dengan baca Yasin. Sebahagian orang mengisinya dengan zikir. Sebahagiannya mengisi dengan baca Al-Quran. Sebahagian mengisi dengan amalan-amalan soleh yang lain. Isi dia dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Seperti mana kita belajar ilmu. Dan malam ni tuan-tuan kita isi dia dengan ceramah. Dengan kita bagi tazkirah. Mudah-mudahan tuan-tuan dia dapat menghidupkan hati-hati kita. Ya, bila hati kita ni hidup, tuan-tuan, hati yang hidup inilah nantinya yang akan mendorong kita untuk melakukan amal ibadah. Ya, masalah kita hari ini tuan-tuan, hati kita tidak hidup. Hati kita tak hidup. Bila hati kita tidak hidup, hati kita mati, hati kita sakit, maka kita lesu untuk beribadah. Ya, kita lesu untuk kita melakukan amal-amal soleh. Maka kerana itu tuan-tuan, sebelum kita sampai kepada Ramadan ini, kita hidupkan terlebih dahulu hati kita, supaya biar hati kita ini sentiasa segar dengan iman, supaya hati kita ini sentiasa subur dengan keimanan, barulah kita dapat melakukan amal-amal soleh. Tetapi kalau selama mana hati kita ini tidak subur, hati kita tak hidup dengan iman tuan-tuan, datang apa pun bulan kepada kita, hati kita tetap akan sakit. Sebab itu kita dapati bila datang Ramadan tuan-tuan, hari pertama Ramadan ramai orang datang, berbondong-bondong datang ke masjid, datang ke surau solat berjemaah. Tetapi sayangnya tuan-tuan, berbondong-bondongnya orang datang, ramainya datang ke masjid surau untuk berjemaah itu tuan-tuan, hanya bertahan seminggu sahaja. Lepas daripada itu semakin kurang. Berarti menunjukkan kepada kita bahawa hati kita sebenarnya tidak bersedia untuk bertemu dengan Ramadan. Bila hati tak bersedia untuk bertemu dengan Ramadan, maka tuan-tuan kita tidak ada semangat. Bahkan kita merasakan kedatangan Ramadan itu hanya sekadar untuk menahan diri kita daripada lapar dan dahaga. Dan kita merasakan waktu siang itu kita penuh dengan keletihan. Dan malam itu merupakan suatu benda yang sangat menyeksakan kita nak datang solat berjemaah, nak datang pula untuk kita bertarawih. Tuan-tuan, kita rasa terseksa. Bila kita rasa jiwa kita tidak rasa terseksa, hati kita tidak dapat merasai kemanisan beribadah, hati kita tidak hidup, iman kita tidak subur, maka ketika itu tuan-tuan, perlahan demi perlahan kita semakin lama semakin hanyut di bawah arus, hanyut di bawah gelombang. Akhirnya tuan-tuan, kedatangan Ramadan tidak sedikit pun memberikan apa-apa kesan kepada kita. Tak berikan apa-apa kesan pun kepada kita. Maka sebab itu tuan-tuan, sebelum sampai Ramadan ini, mari kita muhasabah diri kita dahulu, untuk kita hidupkan kembali hati-hati kita, supaya hati yang hidup itu dapat kita teruskan amalan-amalan ini ketika mana sampainya bulan Ramadan nanti. Seperti mana disebutkan oleh Ibrahim Adham. Ibrahim Adham menyebutkan bahawa dawah al-qalbi khamsah, penawar bagi hati itu ada 5. Yang pertama, qiraatul Quran wa tadabbur. Baca Al-Quran dan tadabbur makna-makna dia. Baca Al-Quran dan tadabbur makna-makna dia. Kita nak hidupkan hati, nak bersedia, nak sambut Ramadan ni tuan-tuan. Ramadan itu bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Pada Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran. Maka tuan-tuan, kita bersedia, siap sediakan
hati kita. Siap sediakan hati kita untuk membaca Al-Quran. Maka tuan-tuan, untuk membaca Al-Quran bukan kita dimulakan ketika datangnya Ramadan, tetapi jiwa kita, hati kita, diri kita sendiri mestilah membaca Al-Quran dan kita tadabbur maknanya. Qiraatul Quran wa tadabbur. Kita baca Al-Quran dan tadabbur maknanya. Tuan-tuan, selama ini berapa kali kita dah baca Quran? Berapa kali kita khatam Al-Quran? Tetapi persoalannya berapa kali pula kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran? Bahkan dalam kalangan kita ni tuan-tuan, bacaan-bacaan wajib dalam solat itu pun kadang-kadang kita tak tadabbur maknanya. Bacaan yang wajib dalam sembahyang itu pun kita tak tadabbur maknanya. Bila kita tak tadabbur maknanya, bagaimana dia dapat mengetuk pintu-pintu hati kita? Bagaimana dia nak menghidupkan hati kita? Kalau kita sendiri pun tidak memahami apa yang kita baca, maka kita seolah-olah menjadi burung kakak ketua yang berkata-kata tetapi tidak memahami apa yang diperkatakannya. Maka sebab itu tuan-tuan, kita ni hamba Allah. Kita ini kita ada hawas, kita ada panca indera, dan dalam masa yang sama kita ada perasaan emosi. Setiap perkara yang ada daripada kita ini semuanya hidup. Hati kita hidup, panca indera kita hidup. Maka kita hidupkan dia itu tuan-tuan dengan tadabbur Al-Quran. Lidah itu panca indera kita. Bila kita baca tuan-tuan, biarlah apa yang kita baca itu kita tadabbur dan kita faham makna dia. Bila kita faham makna itu, maka dia akan meresap ke dalam hati kita. Maka akan diketuklah pintu-pintu hati kita. Hiduplah hati-hati kita ni tadi. Maka tuan-tuan, sebab itu bila kita baca Al-Quran, ada di kalangan kita mampu menetiskan air mata. Ada ketika mana membaca Al-Quran tentang uqubah, tentang siasat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sebab itu persediaan pertama kita ni tuan-tuan nak sambut Ramadan. Ramadan bulan Al-Quran, qiraatul Quran wa tadabbur. Baca Quran dan tadabbur makna dia. Yang pertama. Yang kedua adalah zikrullah wa tafaqqud an khalqih. Zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah dan fikir tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita kena bawa diri kita untuk fikir dan zikir. Zikir ini tuan-tuan, maksud zikir iaitu kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Iaitu orang-orang yang dia menyebut-nyebut nama Allah, yang ingat kepada Allah ketika mana dia berdiri, ketika mana dia duduk, ketika mana dia berbaring. Dia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sentiasa ingat kepada Allah. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang lidah kita tak ingat kepada Allah. Sebab itu antara doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka lisanan zakiran. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah ya Allah Tuhan kami, jadikanlah lidah kami ini lidah yang sentiasa berzikir. Dan salah satu doa Nabi Daud alaihi salam, Allahumma inni as'aluka lisanan zakiran wa qalban syakiran wa badanan sabiran wa zawjatan tu'inuni fi amri dunyaya wa akhirati. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma inni as'aluka lisanan zakiran. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku lidah yang sentiasa berzikir, hati yang sentiasa bersyukur. Maknanya hati yang sentiasa sedar diri kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan-perbuatan kita, segala kerja buat kita ini semuanya kita mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh datang ke rumah Allah malam ini. Tuan-tuan boleh datang salat berjemaah malam ini tuan-tuan. Bukan kerana sebab tuan-tuan baik, bukan kerana sebab tuan-tuan alim, tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Allah yang memegang hati-hati kita. Maka hati yang Allah Taala pegang tadi, Allah Taala bagikan kepada kita hidayah, sehingga tertarik kita, teringin kita nak datang ke rumah Allah ini. Tuan-tuan, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mampu untuk melangkahkan kaki kita. Maka sebab itu sampai ke rumah Allah ni patutnya tuan-tuan kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Hati kita sedar diri, bukan sebab kita hebat. Tuan-tuan, kalau kita fikir kita hebat, maka akan datang dari hati kita penyakit hati, rasa riak, rasa takabur, rasa ujub. Orang lain tak datang ke sini, aku yang datang. Punya ramai manusia dekat keliling ni, dekat kawasan perumahan ni, dekat taman ni, tak ada siapa yang datang, aku yang datang.
maka kita rasa bongkak, kita rasa riak, kita rasa takabur. Tetapi bila kita merasakan bahawa kita dipilih oleh Allah, Allah kasihan kat kita, Allah nak bagi kita pahala, Allah bagi kepada kita rahmat dia, maka kita datang tadi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan kita tunduk sujud kita kepada Allah, ya, berdapat kita datang. Tuan-tuan, kita dapat lagi nak berzikir, kita dapat lagi nak salat, ya, kesemuanya itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang hidup tadi, dia sedar diri, maka dia bersyukur kepada Allah. Wala in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur dapat datang ke rumah Allah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah lagi. Besok kamu akan datang lagi, lusa datang lagi, tulat datang lagi, bahkan setiap waktu kita akan datang. Sebab apa? Setiap kali kita datang, kita bersyukur kepada Allah. Masalahnya kita tak syukur. Bila kita tak syukur, kita rasa kita yang hebat, kita rasa kita yang kuat, kita rasa kita lah yang alimnya. Bila kita rasa macam tu, tuan-tuan, akhirnya sedikit demi sedikit kita akan tertewas, ya, kita akan tertewas kerana tidak ada rasa syukur. Apatah lagi lebih malang kalau kita datang buat amal ibadah ni, tuan-tuan, ya, semata-mata untuk mengharapkan pujian orang, semata-mata kerana nak mengharapkan habuan-habuan dunia, semata-mata kita fikirkan apa orang kata, maka tuan-tuan, apabila kita buat satu amalan tidak dipuji oleh orang, maka kita akan rasa lemah semangat. Bila kita buat satu amalan, orang tidak bagi sokongan kepada kita, maka kita akan jadi lemah semangat. Tetapi tuan-tuan, apabila kita bersyukur, la'azidannakum, pasti Allah Ta'ala akan tambahkan lagi. Sebab tu kita syukur. Walaupun ramai datang, kita syukur. InsyaAllah makin ramai orang datang, makin ramai jangan orang akan datang lagi, insyaAllah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka itu yang kedua, zikrullah, zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tafakkur an khalqih, dan kita fikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang cipta-cipta Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang berlaku di sekeliling kita ni, tuan-tuan, kesemuanya itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Pada penciptaan langit dan bumi, pada pertukaran siang dan malam, kesemuanya itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi orang yang nak berfikir. Maka sebab tu, tuan-tuan, kita bawa diri kita untuk kita berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dahulu tak ada apa-apa, tuan-tuan. Dulu kita tak ada apa-apa, tetapi hari ini kita sudah ada isteri, kita sudah ada anak, sebahagian kita sudah ada cucu. Hari ini kita sudah ada rumah. Bukankah itu semua menunjukkan bahawa betapa hebat dan besarnya Allah Subhanahu wa taala? Bukankah itu menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, kita fikirkan kita dahulu siapa kita, tuan-tuan? Kita tak ada apa-apa, kerja pun tak ada, ya, kerja pun tak ada. Bahkan ada orang yang kata kita macam-macam. Hari ini Allah Ta'ala muliakan kita. Allah Ta'ala muliakan kita dengan Islam. Allah Ta'ala muliakan kita dengan kerja-kerja kita. Allah Ta'ala muliakan kita dapat anak dan isteri, ya. Kesemuanya itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang nak berfikir. Tapi kalau bagi orang yang tak nak berfikir, tuan-tuan, dia merasakan tak ada apa-apa pada hidup dia, ya. Sebab tu dia tak bersyukur, ya. Dia tak tahu nak bersyukur, tuan-tuan, ya. Sebelum ni, tuan-tuan, surau kita ni kecil je, hari ni dah besar, hari ni besar dah surau kita, tuan-tuan, dah selesa dah, ya. Syukur tak? Tapi ada lagi tak berpuas hati, komplain sana, komplain sini, komplain macam-macam, nak komplain lagi. Allah Rabbi, tuan-tuan, ya. Jadi kesemuanya itu bila kita fikirkan balik, tuan-tuan, bila fikirkan balik, bila kita nak besarkan surau, kita tak ada duit, tiba-tiba Allah bagi kita rezeki, kan? Dapat kumpul duit, boleh buat surau pula, boleh besarkan surau pula. Kesemuanya itu dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita tengok langit bumi, banyak benda yang kita tengok hari ni, tuan-tuan, ya. Jelebu dah berapa puluh tahun tak pernah banjir, tiba-tiba tahun ni, tuan-tuan, berapa kali banjir, ya. Suatu tempat kalau kita belajar dalam geografi dulu, dalam ilmu alam dulu, tuan-tuan, tempat yang paling kering sekali kat Malaysia ni di mana? Di Jelebu. Yang paling kurang terima hujan ada di Jelebu. Tapi hari ni, tuan-tuan, bagaimana Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Jelebu yang duduk atas bukit,
Yang kemudian yang paling kering sekali di Malaysia ni, tiba-tiba boleh kena banjir besar. Tiba-tiba boleh kena banjir besar. Bukankah itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Sehingga ada orang tanya kat saya, ustaz ni duduk Jelebu, macam mana Jelebu atau Bukit boleh kena banjir? Cuba kita fikir bahawa kesemuanya ini berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita fikir, ya, supaya kita fikirkan bersama bahawa kita ni ada makhluk Allah. Bila makhluk Allah, Allah yang mentadbir alam ini. Bila Allah takbir alam ini, Allah boleh melakukan apa yang dikehendakinya. Itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan, banyak benda lagi yang kita tengok tuan-tuan, yang berada di sekeliling kita. Kita fikirkan inilah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita nampak kebesaran Allah ni tuan-tuan, maka kita akan dapat relatekan dengan Ramadan. Bagaimana kita ni lemahnya tuan-tuan, dalam nak beribadah lemah, dalam nak berzikir lemah. Allah datangkan kepada kita Ramadan. Sebulan itu ada penuh dengan keberkatan. Ramadan itu 1 bulan penuh dengan keberkatan. Bukan 1 hari, bukan 1 malam, tetapi 1 bulan, siang dan malamnya itu penuh dengan keberkatan. Yang Allah Ta'ala gandakan pahala-pahala buat kita. Ha? Yang Allah Ta'ala bagi segala macam kelebihan pada Ramadan. Kan? Sebab apa? Sebab kita ni lemah. Nak berzikir pun kurang dah tuan-tuan. Ha? Nak berzikir pun payah kita. Ha? Tuan-tuan kira 1 hari berapa ribu kali tuan-tuan boleh berzikir? Berapa banyak boleh zikir? Berapa banyak kita boleh zikir? Berapa banyak kita boleh baca Quran? Antara baca Al-Quran dengan baca WhatsApp, mana lebih banyak tuan-tuan baca? Ha? Antara baca WhatsApp dengan baca Quran, mana lebih banyak kita baca? Ha? Kita lebih banyak baca WhatsApp, kita lebih banyak baca Instagram, kita lebih banyak tengok TikTok. Ha? Ya. Antara kita berzikir dengan kita mengumpet, kita menyanyi, lah mana lebih banyak? Ha? Sebab tu Allah datangkan kepada kita Ramadan, supaya kita bersungguh-sungguh 1 bulan ni, bersungguh-sungguh kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lipat gandakan pahala bagi kita. Ha? Jadi sebab tu persediaan tadi penting. Ya. Yang pertama saya sebut qiraatul Quran wa tadabbur. Yang kedua zikrullah wa tafakkur an khalqi. Yang ketiga yang ketiga tuan-tuan, iaitu disebutkan sebagai khala'ul batni. Khala'ul batni, kosongkan perut. Kosongkan perut. Kata Ibn Adham, yang dimaksudkan kosongkan perut yang pertamanya ialah kurangkan makan. Sebelum puasa ni kurangkanlah makan. Sebab tu datang Rejab, datang Syakban, supaya kita latih untuk puasa, untuk kurangkan makan. Ni makin masuk bulan Rejab, makin masuk bulan Syakban, makin galak kita buat kenduri. Ya. Bulan Rejab kenduri, bulan Syakban kenduri. Ni bulan Syakban ni tuan-tuan, berapa banyak kenduri. Pagi kenduri, tengah hari kenduri, lepas asar kenduri, lepas maghrib kenduri, lepas isyak pun ada kenduri. Seksa imam kita hari ni, sebab nak atur waktu dia, kenduri sepanjang masa. Ya, dulu tak pernah orang kenduri lepas subuh tuan-tuan. Dulu waktu kita kecil-kecil dulu tuan-tuan, tak pernah lagi orang buat kenduri lepas subuh. Kan? Tapi hari ni dah ada orang buat kenduri lepas subuh. Sebab apa? Dah tak ada masa dah ustaz. Waktu-waktu lain semua dah ada orang, kata dia. Kan? Waktu lain dah ada orang, jadi buat kenduri lepas subuh. Ha? Lepas sembahyang subuh, lepas kuliah subuh tuan-tuan, ustaz mai jemput ke rumah kita. Ke rumah saya, ustaz, kita ada buat kenduri sikit, kenduri doa selamat, kenduri nak sambut puasa. Masya-Allah. Kan? Tak habis dengan kenduri tuan-tuan.
Sepatutnya nak dekat hampir Ramadan, khala'ul batni kurangkan, kosongkan perut kita, sebab kita nak bertemu dengan Ramadan ni, kan? Ini makin korak pula ni, kan? Makin banyak pula makan. Itu pertama maksud khala'ul batni, banyakkan puasa. Puasa hari putihnya, puasa Isnin Khamishnya, tuan-tuan. Yang kedua, masuk khala'ul batni, kosongkan perut kamu daripada mengambil benda-benda yang haram. Kosongkan perut ni daripada ambil benda yang haram, yang bukan hak kita. Jangan kita ambil. Hari ni, tuan-tuan, orang tak makan babi sebab babi itu haram. Tapi orang yang tak makan babi itu juga dia makan rasuah. Rasuah tu haram tak? Haram. Habis tu kenapa rasuah dia makan, babi dia tak makan? Kenapa rasuah dia makan tapi babi dia tak makan? Apa sebabnya? Sebab rasuah tu bau wangi, rupa cantik. Babi ni muka buruk, bau busuk, jadi tak makan babi. Kalau dia katakan dia tak makan babi kerana babi tadi haram, maka demikian jugalah halnya dia tak akan makan rasuah sebab rasuah tadi haram. Tapi kenapa ada double standard? Rasuah dia makan tapi babi tak makan. Jadi sebab itu, tuan-tuan puan-puan rahmat Allah sekalian, kosongkan perut kita ni daripada benda-benda yang diharamkan oleh syarak. Sama ada fizikalnya itu haram ataupun cara untuk mendapatkan benda tidak haram. Ada benda fizikalnya halal, tetapi kau nak dapatkan benda yang halal tadi dengan cara yang haram, maka dia menjadi haram. Roti itu halal, tapi kau dapatkan roti itu dengan cara mencuri, maka roti itu jadi haramlah dimakan, kan? Jadi ini, tuan-tuan, ada yang fizikalnya itu memang dah haram dah. Arak, babi, bangkai, fizikal itu pun dah haram dah. Jadi kita kosongkan perut kita dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Ta'ala dan juga perkara-perkara syubhat. Jadi Ramadan nak mengajar kita jaga perut kita ni. Sebab bila kita dapat jaga perut, maka kita akan dapat jaga benda yang berada di bawah perut kita. Benda yang ada bawah perut itu dapat dijaga dengan kita jaga perut. Banyak puasa, benda bawah perut itu pun akan terjaga. Faham tak ni, tuan-tuan? Benda bawah perut apa? Kemaluan kita lah, kan? Bila perut dah kenyang, mulalah macam-macam fikir. Jadi, tuan-tuan, itu yang ketiga. Yang keempat, qiyamul lail. Banyakkan bangun malam, tuan-tuan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sebelum puasa ni kita dah biasa qiyam, lepas isyak tu, tuan-tuan, kita biasakan solat 4 rakaat. Lepas tu kita sembahyang sunat witir 3 rakaat. Jadi bila masuk Ramadan besok, tuan-tuan, mudahlah bagi kita. Ini masalahnya lepas isyak kadang-kadang kamu nak balik. Lepas isyak kalau kamu nak balik, tak tahu apa benda nak kerja kat rumah, tuan-tuan. Ada satu surau, satu masjid, kita tengah sembahyang dia dah start tutup lampu dah. Ni tengah sembahyang ni, dia dah start dah tutup lampu, pam. Lepas tu kulu tak ada tekan apa benda dia tekan pun kita tak tahu, tuan-tuan. Sebab apa dia nak suruh kita cepat balik? Jadi tu besok tu bila sembahyang tarawih, tuan-tuan tengok bila sembahyang tarawih tu, imam baca panjang sikit, mulalah dia mengamuk. Siap pasal lari ke imam. Rakaat kedua tu qullah diposan kan, baca surah pendek-pendek, diposan, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tak latih diri kita daripada awal untuk kita qiyam, untuk kita hidupkan malam. Apa salahnya lepas isyak tadi, tuan-tuan, kita ambil masa sekejap,
baca sikit suratul Mulk, kan? Suratul Mulk tu baca, tuan-tuan. Lepas Isyak baca lah, salahnya, kan? Lepas tu baru kita bawa solat sunat, berapa rakaat, lepas tu bawa lah solat sunat witir 3 rakaat. Situ pun ada 7 rakaat dah, tuan-tuan. Jadi besok Ramadan kita boleh tambahkan lagi. Ini lepas Isyak buat Allahu Rabbi, kan? Bolu-bolu mau nak balik, bolu-bolu mau nak balik. Suratul Mulk, bila kita baca suratul Mulk lepas Isyak ni, ada kata ustaz ni bid'ah ni, bid'ah. Ada satu tempat, tuan-tuan, siap kata ustaz ni bid'ah ni, baca suratul Mulk lepas Isyak ni bid'ah ni. Dia kena baca suratul Mulk ni sebelum tidur. Sebelum tidur. Saya tanya dia, kau sebelum tidur sampai habis suratul Mulk? Kadang sampai, kata dia. Kadang tak baca. Yang selalu lah tak baca. Maknanya kalau dia macam tu, kita pun macam tu juga. Kadang baca, kata dia. Yang selalu lah tak baca. Jadi kalau kita baca, jadi kata lepas sebelum tidur. Jadi saya kata kan, lepas Isyak tu kau dah tidur ke belum? Belum. Habis tu sebelum tidur dah tu, kan? Apa salah kita baca? Jadi kan nak tidur kita dah selesai dah satu suratul Mulk, kan? Lepas tu baca lah 3 kul ke apa. Nak lazimkan diri kita ni, tuan-tuan, nak lazimkan diri kita supaya lepas Isyak tu adalah baca Quran sikit, kan? Ini besok bila tadarus lepas tarawih, tadarus agak-agak ada orang tak, tuan-tuan? Dah tarawih tadi, kan? Tarawih tu dia dah rasa bengang dah dari imam. Sebab imam pula baca lagu-lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia bangun dah ke imam ni. Imam ni apa pula baca beranda-randai pula baca ni, kata dia. Kan? Dia kau dapat imam baca satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dia daripada pagar tu balalah datang capek. Kan? Macam yo lah tu terolak tu kan. Balalah datang. Kan? Bahkan mana-mana surau masjid yang baca laju, tuan-tuan, akan diwawarkan. Kau sebenarnya masjid mana? Masjid ni. Masjid surau Seremban 3A. Kau jam ya, setengah jam dah selesai. Bersusun datang sini, tuan-tuan. Masya Allah. Lepas tu habis tarawih, tuan-tuan, agak-agak nak tadarus Quran. Ada tak agak? Tak ada. Sudah-sudahnya dia buat jugalah program tadarus Al-Quran. Tadarusnya tak macam tadarus. Dia pun bagi kita cari 10 orang, kata. Seorang baca, seorang 2 muka, kata dia, kan. Seorang baca, seorang 2 muka. 5 minit dah selesai. Itu bukan tadarus. Itu bukan tadarus. Tadarus ni, tuan-tuan, kita baca orang semak. Itu baru tadarus. Kalau masing-masing baca 2 muka, itu bukan tadarus. Itu tadarrush. Baca beransur-ansur dah buat. Jadi kita tadarus lah, tuan-tuan. Kalau tak boleh waktu malam tu, lepas Isyak tak boleh, lepas tarawih tak boleh, buatlah lepas subuh. Ataupun buatlah sebelum subuh. Lain tak dapat, ustaz. Apa tak dapat pula? Lepas kau makan sahur buat apa? Lepas sahur buat apa? Selalulah kita lepas sahur buat apa? Mengelansit balik, kan? Tidur balik. Tu jadi masalah dia. Lepas tu subuh, tak sampai lah subuh, ustaz, tadi terlolap. Bukan terlolap, kau saja lolap. Dia lepas sahur, tuan-tuan, kita taruhlah dengan ibadat-ibadat yang lain, kan?
Wa bil ashar, dan di antara waktu sahur ni tuan-tuan adalah waktu untuk kita istighfar, untuk kita solat taubat. Waktu sahur ni. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang minta ampun kepada Allah Ta'ala pada waktu sahur. Jadi ini tuan-tuan rahmatullah sekalian, jadi kita biasakan bangun malam, solat malam ni tuan-tuan, solat malam. Kita nak hidupkan malam-malam kita. Ramadan nanti kita nak hidupkan malam. Tapi kalau dah bulan Rajab tak hidup malam, bulan Syaban tak hidup malam, malam Ramadan pun tak hidup dah. Sebab memang dah macam tu perangai dia, tabiat dia dah memang macam tu. Takkan dah. Dia semangat sekejap. Kalau dah tiap-tiap waktu tak datang ke surau, tak datang ke masjid untuk salat berjemaah, Ramadan tu dia datang waktu tarawih. Tarawih tu bukan ramai datang ada. Tapi sebab zuhur, asar, maghrib, isyak tak ada. Lepas isyak tu kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Dah orang dah berdiri-berdiri dah belakang untuk sembahyang tarawih. Isyak tak jemaah. Allahu Rabbi. Jadi dia hanya mengajar solat tarawih. Subuh tak ramai orang, zuhur tak ada, asar tak ada, maghrib apatah lagi, isyak pun tak ada. Dia datang nak sembahyang tarawih, sembahyang isyak kat rumah, tarawih ke masjid. Pelik-pelik ke orang kita ni tuan-tuan. Jadi sebab tu kita latih daripada sekarang lah. Ni ada 2 minggu ni. Ada 2 minggu lagi. Cuba latih. Kita datang masjid. 2 minggu pun 2 minggu lah tuan-tuan. Besok campur Ramadan 30 hari. Cukup 40 lebih hari. InsyaAllah dia akan jadi tabiat kita untuk datang. Dia akan jadi tabiat kita. Cukup 40 hari kita boleh datang tanpa gagal. InsyaAllah dia akan jadi tabiat. Kita akan biasa dah datang. Tuan-tuan ingat 40 hari tanpa gagal. 40 hari tanpa gagal. Kalau 40 hari macam gagal, memang gagal kesudahan. Lalu qiyamul lail. Ya akhir sekali, wa majalisul ilmi. Duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Jadi maknanya tuan-tuan, sebelum datang Ramadan ni belajar dulu tentang fiqh Ramadan, tentang fiqh puasa. Ini tahu puasa belajar tentang puasa pun tidak. Lepas tu tengah puasa mulalah cari ustaz. Ustaz saya ni korek hidung macam mana hukum ni? Ustaz ni ada tertalan liur tu macam mana hukum ni? Bila ada kelas takmir, ada kuliah-kuliah puasa, fardu ain, kau tak datang. Tapi bila puasa macam-macam hal berlaku, masa itulah baru dia nak tanya. Masa itulah baru nak tanya. Tuan-tuan, dia puasa ni bukan hanya kita menahan lapar dan dahaga tuan-tuan, dan perkara-perkara batalkan puasa. Bukan sekadar itu. Bukan sekadar itu. Bahkan kita puasa mata, kita puasa tangan, kita puasa telinga kita. Ini kan puasa-puasa tapi ngumpet macam biasa. Puasa-puasa tapi mata tengok tak apa benda yang ditengoknya. Itu penting tuan-tuan, kita duduk dalam majlis ilmu, belajar. Duduk berdamping dengan ulama, dengan tuan guru. Kita tanya dia tuan-tuan. Ini berdamping dengan ulama tak nak berkawan dengan penyangak. Penyangak yang dikundang kulu-kile kan. Penyangak yang disanjung-sanjung. Ulama dihina-hina. Bukan kat sini, bukan kat Malaysia ni tuan-tuan. Tu kat Afrika Selatan. Jadi tu kita berdamping dengan ulama. Berdamping dengan ulama, berkawan dengan ulama, dengan tuan guru, dengan guru-guru kita, supaya apa? Supaya kita dapat ilmu dia.
Supaya kita dapat barakah ilmu dia. Tu duduk. Sebab tu tuan-tuan, majlis ilmu ni kena datang. Kan? Majlis ilmu kena datang. Ini majlis ilmu macam tak nak datang kan. Ni Tok Guru dah sampai dulu kan. Tok Guru sampai dulu, nunggu dulu. Mana orang ada, tak ada orang ni kan. Ada kok tak ada orang. Kita pun confused ni tuan-tuan. Ada kok tak ada ni, ada kok tak ada ni kan. Macam tak ada orang kan. Tengok 10 minit lagi nak masa maghrib ni. Masya-Allah tuan-tuan. Bukan surau ni, surau lain. Surau ni masya-Allah kan. Surau ni dia nunggu Tok Guru kan. Tu hebatnya tuan-tuan. Jadi ni tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Sebab tu kita nak sambut Ramadan ni biarlah kita bersedia. Sebab Ramadan ini dia bukan hanya dinanti-nantikan kedatangannya oleh penduduk di dunia ni. Bahkan penduduk di syurga pun menantikan kedatangan Ramadan ini. Bahkan diceritakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Innal jannata la tabakharu wa tazawwad wa tazayyanu min al-hawli ila al-hawli li dukhul syahri Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal jannata, sesungguhnya syurga itu la tabakharu, akan dibukhurkan, akan diwangikan dan akan dihiaskan dia daripada satu tingkat kepada satu tingkat. Li dukhul syahr Ramadan, semata-mata nak masuknya bulan Ramadan. Tuan-tuan, syurga ni dah cantik dah. Syurga ni dah wangi dah. Kan? Bahkan disebutkan oleh Abu Lail As-Samarqani, syurga ni tuan-tuan, dinding ni tadi, labanah dia diperbuat daripada batu permata, daripada emas, daripada perak. Lantai dia, mislat dia tu, bau dia bau mis, bau kasturi, wangi dah tuan-tuan. Tetapi datangnya Ramadan, la tabakharu, dibukhurkan lagi, diwangikan lagi, diasapkan lagi. Allahu Rabbi. Wala tazayyanu, dan dihiaskan lagi syurga tu. Syurga ni dah cantik dah tuan-tuan. Kecantikan syurga ni diceritakan kepada kita dengan satu benda yang mata kita tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, kenikmatan yang tak pernah terlintas dekat hati kita. Macam tu keadaan syurga. Cantiknya syurga dia, tuan-tuan, indahnya syurga. Tetapi nak datang Ramadan, dihias lagi. Lidukhul syahr Ramadan. Fa idza kana awwal lailatin min Ramadan habbat rihun min tahta al-arash. Bila masuk saja hari pertama Ramadan, malam pertama Ramadan, masuk saja malam pertama Ramadan, maka akan bertiuplah satu angin daripada bawah arash. Yuqalu laha al-masirah, dinamakan angin itu sebagai al-masirah. Al-masirah ni dia masuk dalam syurga, dia tiup pokok-pokok dalam syurga tadi sehingga berbunyi-bunyi tuan-tuan. Indah bunyi dia, merdu bunyi dia, sehingga mengejutkan bidadari. Sehingga mengejutkan bidadari. Bidadari pun terkejut. Bidadari pun tanya kepada malaikat Ridwan, ya Ridwan, wahai malaikat Ridwan, malam apa ni cantik mana ni, wangi sangat ni, malam apa ni? Dah ada orang nak masuk syurga ke? Aku nak siap-siap dah ni, nak tunggu ahli syurga nak masuk syurga. Seolah-olahnya tuan-tuan, malam tu ada orang nak masuk syurga. Itu yang dikatakan terbuka pintu-pintu syurga. Bidadari dah siap sedia dah, nak menyambut kita ni tuan-tuan. Allahu Rabbi. Begitu keadaan Ramadan ni tuan-tuan dalam syurga. Maka sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, janganlah kita sia-siakan dengan kedatangan Ramadan. Dan kedatangan Ramadan ni tuan-tuan, kalau kita nak cerita ni panjang lagi ni. Ni kan cerita ni dah ke 9 kan. Tuan-tuan kamu belum dah tengok muka saya. Ni ustaz ni belum dah berhenti ni. Tak faham-faham kau kan. Saya faham dong suruh hati tuan-tuan ni, masya-Allah kan. Jadi tuan-tuan sekalian, yang paling penting sekali bagi kita ni tuan-tuan, jangan kita sia-siakan Ramadan yang akan datang menjengah kita.
Ramadan dia akan datang akan pergi. Kan? Kita ni belum tentu lagi. Kenapa Ramadan datang lagi? Tapi kita belum tentu ada. Kita belum tentu ada. Jadi tuan-tuan, kita beramallah bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan ini. Tuan-tuan doakan saya, mudah-mudahan saya juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan hari-hari Ramadan kita, malam-malam Ramadan. Ramadan ni malam dia, siang dia, semuanya barakah. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarakun. Telah datang kepada kamu satu bulan yang penuh dengan keberkatan. Penuh dengan keberkatan. Allah bila diturunkan satu bulan penuh dengan keberkatan, Allah takkan sia-siakan. Tak akan sia-siakan hamba dia. Allah createkan satu ibadah. Tuan-tuan, Mekah itu bumi haram. Bumi haram Mekah penuh dengan keberkatan. Kan? Mekah itu penuh dengan keberkatan. Maka tuan-tuan, Allah telah createkan suatu ibadah di Mekah. Ibadah apa? Ibadah haji umrah. Kerana apa? Kerana kemuliaan dan keberkatan pada Mekah. Ada ibadah yang tertentu Allah Ta'ala ciptakan. Ramadan, barakahnya Ramadan, barakatnya, penuh keberkatan Ramadan tadi, Allah Ta'ala createkan satu ibadah untuk hamba dia. Bukan untuk Allah. Allah tak perlu pun ibadah kita ni, tuan-tuan. Allah createkan untuk kita. Allah sayang kita. Maka Allah createkan satu ibadah pada Ramadan tadi, iaitulah namanya puasa. Namanya puasa. Kan? Allah createkan. Kemudiannya sebab keberkatan Ramadan tadi, Allah Ta'ala buka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, diikat segala syaitan. Diikat syaitan ni, tuan-tuan. Ikat syaitan ni. Ada kata, ustaz macam mana? Puasa-puasa pun ada juga jumpa hantu syaitan, kata dia kan. Macam mana? Diikat syaitan ni, tuan-tuan. Masuk ikat syaitan itu terikat, terbelenggu dengan sebab ibadat kita. Kalau kau tak puasa, macam mana syaitan nak ikat? Kau pun jadi syaitan lah. Jadi tuan-tuan, syaitan tadi terikat dengan ibadat kita tadi. Itu dia jadi lemah. Kan? Itu jadi lemah. Dengan ibadat, semua orang beribadat. Jadi syaitan terbelenggu. Macam mana nak buat ni? Semua orang beribadat ni. Ya. Tapi bila ada yang tak beribadat, kadang-kadang di kalangan anak-anak muda kita, tuan-tuan, bangga dia tak puasa. Bangga tak puasa. Bahkan bukan nak cerita apa lah, tuan-tuan, kat Sobat ni ada orang yang jual lomang. Jual lomang ni. Saya kata teringin nak makan lomang dulu, tuan-tuan. Dululah cerita lah. Teringin nak makan lomang. Tengok ada orang jual lemang kat tepi jalan tu. Kita pun berhenti. Rupa dia sedang ngorok air. Kok. Tak jadi berhenti. Jalan balik, tuan-tuan. Nak cari rezeki tak salah. Tapi jangan sampai kita buka puasa. Tak puasa. Allahu Rabbi. Tak rasa salah pula tu. Yang naik taksi. Tuan-tuan. Dia ada apa? Tunduk minum. Allah. Betul lah orang tak nampak, tapi Allah nampak. Jadi macam mana syaitan terikat pada orang macam ni? Jadi ini, tuan-tuan. Kemudiannya Allah Ta'ala jadikan satu malam, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Iaitu malam Al-Qadar. Jadi semua tu ada pada Ramadan. Yang amalan-amalan kita sebut awal-awal tadi semuanya ada pada Ramadan. Cuma kita pertingkatkan sahaja, tuan-tuan. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, mohon maaf atas kata-kata saya. Minta maaf kalau terkasar bahasa. Mudah-mudahan kita semua dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربنا علمنا الذي ينفعنا. ربنا انفقنا فقه لنا وقربات لنا في ديننا ما أهل أنثى أنثى وذكر. ربنا فقنا فيه لما ترتدي قال فعلا كراما. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.